الله أكبر. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang merusa pihak pengurusan Masjid An-Nur, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat meneruskan ibadah kita ke hadirat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan saban hari hendaknya makin bertambah baik, makin bertambah, kalau tidak pun sempurna, layak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila kita ada niat untuk memperbaiki ibadah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat dan ihsan-Nya, insya-Allah, lantas diberikan kepada kita keampunan dan redha daripadanya, mudah-mudahan, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita teruskan kembali kuliah tafsir kita. Saya pun dah lupa dah kat mana minggu lepas. Rasanya kita masuk surah Qasas tuan, surah Qasas. Okay, tuan-tuan, kita masuk surah baru, iaitu surah Al-Qasas. Al-Qasas ni bahasa Arab lah, bahasa Arab yang membawa maksud jamak, plural kan, jamak. Asal satu perkataan mana kisah, satu kisah. Qasas banyak-banyak kisah. Jadi kisah satu kisah. Bila qasas banyak-banyak kisah. Jadi kita faham dah daripada awal nama surah ni. Dalam surah ni kita akan dengar banyak kisah. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan cerita penceritaan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Surah yang ke-28 ayat 1 hingga 88. Maknanya ada 88 ayat surah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sama-sama tuan-tuan pendahuluan mengenai surah Al-Qasas ni. Surah Al-Qasas ni dia ada 88 ayat dan diturunkan selepas surah An-Naml. Turun selepas surah An-Naml. Dan surah Al-Qasas ni ayat-ayat ni semua turun di Makkah. Mengikut riwayat daripada Hasan, Al-Ata, Tawus dan Ikrimah. Bila kata ayat ni turun, surah ni turun di Makkah, kita fahamlah. Biasanya ayat-ayat yang turun di Makkah ni adalah ayat-ayat yang banyak menceritakan perihal tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan, tentang perjuangan nabi-nabi,
mengajak manusia ke arah mentauhidkan Allah, mempertuhankan Allah Ta'ala yang satu, berbanding dengan ayat-ayat atau surah yang turun di Madinah. Di Madinah Nabi telah tubuhkan kerajaan di sana. Orang-orang dah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat Madaniyah ni kebanyakan yang menceritakan tentang hukum hakam secara lebih detail lagi. Tetapi Muqatil pula mengatakan kecuali dari ayat 52 yang bermula dari firman Allah allazina atainahumul kitab hingga akhir ayat 55, salamun alaikum la yanbaghil la nabtaghil jahilin, adalah diturunkan di Madinah. Jadi makna daripada ayat 52 sampai 55 ni, ayat ni 3 ayat ni 4 ayat ke 5 ayat? 4 ayat. 4 ayat ni turun di Madinah. Dia tak turun di Makkah. Begitu pula kecuali ayat 85, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, hingga akhir adalah diturunkan di Juhfah, iaitu sedang dalam perjalanan baginda berhijrah ke Madinah. Jadi bukan semua ayat turun di Makkah, sebahagiannya turun di Madinah, sebahagiannya turun di tempat yang bernama Juhfah, iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surah ini dinamakan surah Al-Qasas, artinya beberapa kisah. Kerana surah ini mengandungi cerita-cerita umat-umat yang dahulu, kisah Nabi Musa yang banyaknya nampaknya mendominasi. Isi cerita surah ni kita Nabi Musa lah alaihi salam, yang Allah Ta'ala cerita lebih agak panjang lebar sikit berbanding dengan surah-surah sebelum ni. Dalam surah Syu'ara kita dah bincang kisah Nabi Musa ni, tetapi secara ringkas. Sebelum tu sikit, dalam surah Taha ada kisah Nabi Musa AS, dan dalam banyak surah ringkas-ringkas. Tapi dalam surah Qasas ni Allah Ta'ala cerita dengan panjang lebar. Begitu juga kisah Qarun, kisah kaum Quraisy sendiri pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diceritakan dalam surah ini. Jadi kita akan baca satu surah yang penuh dengan cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu. Untuk apa tuan-tuan Al-Quran menceritakan ini? Allah Ta'ala menceritakan ayat ini, surah-surah cerita ni sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama sebenarnya supaya kita mengambil pengajaran, hikmah yang terkandung dalam kisah-kisah benar yang dititipkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Kisah-kisah benar, bukan kisah-kisah dongeng. Surah Qasas dengan surah yang sebelumnya sesungguhnya ada mempunyai hubungan dalam beberapa perkara. Kita tengok pula hubungan di antara surah Qasas dengan surah sebelum ni, iaitu suratul Naml. Pertama, kisah Nabi Musa alaihi salam Allah telah menceritakannya dalam 2 buah surah yang sebelum ini secara ringkas. Tapi di sini diceritakannya dengan agak panjang lebar. Betapa Nabi Musa alaihi salam telah dibesarkan dan dididik dalam istana Fir'aun. Padahal Fir'aun itulah orang yang telah memerintahkan supaya membunuh semua bayi lelaki keturunan kaum Bani Israel dengan secara kejam. Kan? Sedangkan Nabi Musa ni keturunan Bani Israel. Allah Ta'ala letakkan dia dibela oleh Fir'aun, orang yang mengeluarkan arahan supaya membunuh semua anak lelaki Bani Israel yang lahir. Dalam keadaan semua dibunuh tu, dia buat hukuman tu, ada seorang selamat, duduk di rumah dia sendiri. Kan? Nak cerita tu kebijaksanaan Allah. Qada qadar Tuhan yang orang takkan dapat memadamkannya, menghindarkannya bila Allah Ta'ala berkehendak. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan nak, dia akan berlaku. Nampak macam pelik, macam sukar nak berlaku, tapi berlaku juga. Apa yang Tuhan tak nak, dia tak akan berlaku. Bismillahirrahmanirrahim.
yang menyebabkan ibunya terpaksa menghanyutkannya ke sungai semasa Nabi Musa itu masih bayi lagi. Hanyut ke sungai. Takut dibunuh oleh Firaun. Kemudian diceritakan pula perbuatan Nabi Musa membunuh seorang Qibti iaitu bangsa Mesir, yang menyebabkan dia melarikan diri ke negeri Madian. Jadi cerita Nabi Musa kecil-kecil omak ada hanyutkan ke sungai. Jadi beza sikit hari ni lah. Dulu omak dulu dia hanyut anak ke sungai supaya anak tu panjang umur. Hari ni kalau ada omak hanyut ke sungai supaya anak tu mati copet. Macam tu beza sikit lah. Jauh betul beza tu kan. Agak kalau dulu ada orang letakkan anak mana-mana nak panjangkan umur anak dia. Hari ni nak pendekkan umur anak dia. Jauh beza. Kemudian cerita pula Nabi Musa tersalah bunuh. Bukan dia saja bunuh ni. Kan nanti kita akan tengok bagaimana Nabi Musa tak adalah berniat nak bunuh orang tu. Pembunuhan tanpa sengaja ni cuma nak selamatkan kaum dia je daripada bangsa Qibti yang ketika tu bertongkar bergaduh. Nabi Musa pun tumbuk sikit ya, tumbuk kira-kira kalau tengok tak matilah. Mati pula orang tu. Jadi terpaksalah, itulah permulaan kepada marahnya Firaun kepada Musa alaihi salam yang menyebabkan Nabi Musa lari daripada tanah Mesir sampai membelah Laut Merah, membawa Bani Israel tu jadi panjang cerita, nanti kita tengok tuan. Dan sampailah dia ke negeri Madian, berjumpa dengan anak Nabi Syuaib yang nak ambil air kan. Kemudian dia tolong anak Nabi Syuaib tu, tertarik pula anak Nabi Syuaib ni kat Nabi Musa. Orang ni gagah. Dalam keadaan semua lelaki berabot nak ambil air, tak nak bantu orang perempuan, Nabi Musa pergi bantu. Akhirnya disarankan kepada ayahnya supaya mengambil Nabi Musa ni bekerja. Sampailah akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah seorang anak perempuannya dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian dia kembali balik ke Mesir berdakwah kepada Firaun. Ini satu kisah yang panjang. Kedua, dalam surah yang terdahulu disebutkan celaan Allah terhadap pekerti orang musyrik yang bertanyakan tentang saat kiamat dengan ringkas sahaja. Dalam surah ni disebutkannya dengan panjang lebar. Dalam surah sebelum ni ada cerita orang musyrik Mekah yang bertanya Nabi, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kamu Muhammad tentang hari-hari kiamat bila berlaku. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Allah Taala sebut boleh jadi kiamat tu dah dekat wahai Muhammad. Kan? Jadi dalam surah sebelum ni ringkas, dalam surah Qasas ni Allah Taala ceritakan dengan lebih panjang lagi. Dan dalam surah ini juga dibentangkan tentang nasib umat-umat yang telah dibinasakan daripada kaum Nabi Saleh dan Lut yang tersirat dalam ayat wa kam ahlakna min qaryatin hingga akhir. Allah Taala ceritakan juga dalam surah ini beberapa kisah nabi-nabi terdahulu dengan kaumnya yang Allah Taala musnahkan, binasakan dengan sebab-sebab tertentu. Jadi kisah ni Allah Ta'ala ceritakan pada kita supaya kita ambil pengajaran. Sebab yang berlaku ni berkaitan, berkisar sekitar kehidupan manusia. Yang sama macam kita, yang sama makan, minum, berkehendak, berkeluarga, bermasyarakat, sama sifatnya. Cuma lain tempat kan. Jadi kemungkinan kesalahan-kesalahan tu akan berlaku juga pada mana-mana zaman. Sebab manusia sama, Allah Ta'ala pun cerita bagaimana dia memusnahkan kaum terdahulu supaya kita ambil pengajaran. Jangan pula kita kaum yang kemudian ini yang hidup di bawah naungan bimbingan Nabi akhir zaman ni melakukan perkara-perkara yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, padahal kita dah baca dah kisah-kisah mereka. Apa yang kita nak sebutkan pada orang yang dah memahami semua kisah-kisah yang berlaku sebelum ni, Quran telah menceritakannya dengan penuh jelas, dengan sungguh jelas, sehingga akhirnya manusia hari ini buat donga tak donga je. Nak cakap apa orang minta? Tak faham ke atau apa? Korek hati. Tuan-tuan gunakanlah istilah apa pun nak cakap. Sebab kita orang yang beruntung di akhir zaman ni menumpang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kekasih Allah
dan juga orang yang terakhir yang duduk yang telah dapat banyak pengalaman daripada kisah orang-orang terdahulu. Sudah mestilah sepatutnya kita menjadi kaum yang lebih baik berbanding dengan kaum-kaum sebelum ini. Sebab kita dah nampak dah kisah-kisah pengalaman orang dulu-dulu, apa yang boleh dibuat, apa yang boleh tak, apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Sepatutnya lebih mengajar kita untuk lebih cerdik dalam kehidupan dunia kita, supaya akhirnya nanti kita dapat memimpin kehidupan dunia dengan baik sampai akhirnya layak di akhirat besok duduk dengan para nabi, dengan aulia, dengan orang-orang soleh di akhirat nanti. Sepatutnya begitu. Itu akan berlaku tuan-tuan bila semua orang memahami Al-Quran ni dan menjadikan Al-Quran ni sebagai panduan dalam kehidupan. Kalau tidak, kita takkan ke mana-mana. Kita akan sesat. Sebab Nabi sendiri yang sebut, kalau kita pegang Quran ni sampai akhir hayat kita, pasti kita tidak akan sesat. Dalam surah yang terdahulu juga agak luas disebutkan tentang balasan di akhirat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan kepada orang buat jahat. Tetapi apa yang disebutkan Allah mengenai perkara itu dalam surah ini ringkas saja. Sebelum ni cerita agak panjang lebar juga. Balasan kepada orang yang baik, balasan kepada orang yang buruk. Dalam surah ni penekanan lebih kepada kisah-kisah orang-orang dulu. Jadi kisah balasan-balasan ni Allah Ta'ala ringkaskan sikit dalam surah ni. Maka begitulah hubungan yang ternampak untuk diperhatikan semasa membaca kedua-dua buah surah Al-Qasas ini dan surah An-Naml yang sebelumnya. Baik tuan-tuan, kita baca sama-sama surah ni. InsyaAllah kita tengok. Ini kisah surah yang menarik ini sebab banyak cerita dalam ni kan. Kita akan tengok cerita-cerita orang dulu-dulu lah insyaAllah untuk diambil pengajaran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم. Tasim mim tuan-tuan. Tu tuan-tuan tengok ada tanda panjang tu Tasim mim kan. Saya dah sebut dulu semua tanda panjang yang berada di atas huruf di permulaan surah. Dia tak ada huruf tengah-tengah surah, tak ada. Memang tak ada. Takkan ada langsung. Kalau ada tu Quran tu kena ada masalah tu, bukan Quran betul tu. Jadi keratan ayat ni apa ni, gabungan satu ayat, alif lam mim ta sin mim nun qaf sad,
Alif Lam Ra ini hanya ada di harapan surah saja. Dia tak ada tengah-tengah surah. Dulu saya sebut setiap tanda panjang yang ada di atas huruf hijaiyah di depan surah, kita baca dengan 6 harakat. Sebab dia mad lazim. Sama ada mad lazim kalimi musaqqal, kalimi mukhaffaf. Ini bukan kalimi, ini harfi. Harfi musaqqal, harfi mukhaffaf. Saya tak nak cerita panjang-panjang harfi-harfi ni kan jadi poning. Apa banyak mana nak ingat ni. Jadi tuan-tuan tahulah baca kalau setiap tanda panjang atas huruf bacalah 6 harakat. Semua tanda panjang yang lain kita baca dengan 4 harakat. Selamatlah insya-Allah. Kedua saya kata itu lagi, kalau tanda panjang ni yang kita baca 6 harakat, satu yang macam ni sifatnya. Yang kedua yang sama dengan waladdallin. Ada huruf mad, ada huruf berbaris. Huruf berbaris itu bersabdu. Al-haqqah. Ha alif huruf mad. Qaf tu bersabdu. Haqqah. As-sakhah. Itu semua 6 harakat. Atuhajjuni. Ini ada dua kat situ. Tanda panjang itu kita baca dengan 6 harakat. Tasimim. Kemudian tuan-tuan, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ni mad badal, bukan mad asli. Kalau mad asli sebelum kalau mad asli sebelum huruf mad tu mestilah huruf yang selain daripada hamzah. Kalau hamzah kat pangkal tu itu bukan mad asli. Dia bentuk macam mad asli tapi dia sebenarnya mad badal. Ayatul kitabil mubin. Mubin ini kita baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Boleh baca tilka ayatul kitabil mubin 2. Tilka ayatul kitabil mubin 4. Tilka ayatul kitabil mubin. Jadi 6 harakat. Gitu panjang tu kita agak-agak lah. Harakat maksudnya gerakkan jari. Mubin. Mubin. Jangan baca mubin. Tak mudah kira. Nampak benar pula kan. Agak-agak lah kan. Tak ada orang nak kira. Tak ada. Kita tak ada lagi mesin tambah moden untuk kira ketepatan harakah. Jadi kita tuan-tuan agaklah dengan nada bacaan tuan-tuan tu. Seimbangkan dengan nada. Natslu alaika min nabai. Yang ini dengung ni min nabai. Nun mati jumpa dengan nun idgham ma'al gunnah. Nun yang mati tu tak ada tanda mati ya. Tanda dengung tu. Min nabai Musa wa fir. Ra ni tak boleh baca tebal, kena baca nipis sebab sebelumnya bagi bawah. Huruf bagi bawah iaitu fa. Fir auna bil haqqi liqaumi dengung. Sebab tanwin bagi 2 di bawah pada huruf mim bertemu dengan ya. Kita baca dengan dengung idgham ma'al gunnah. Dan tuan-tuan tengok baris 2 tu dia pun tak selari tu. Dulu kita dah sebut banyak kali baris 2 yang tak selari menandakan bacaan itu dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Sekarang ni huruf ya, maka kita dengungkan liqaumi. Dan untuk tambahan maklumat, kalau ada orang baca tak dengung, tuan-tuan jangan salahkan dia. Sebab dia mungkin baca bacaan lain. Tapi kalau orang Melayu baca, tengok dulu. Kalau dia ngaji, tanya dulu, tuan tak dengar ni sebab apa tadi tu? Apa pula? Macam tu dah bacaan ni. Nampaklah dia tak betul. Tapi kenapa tak dengar tadi tu? Sebab saya baca tadi bacaan khalaf an hamzah. Dia ngaji qiraat, tak apa. Tapi kalau orang Arab ngaji tu, jangan kita salah copek. Kan kita lakukan kesalahan. Sebab memang ada bacaan yang tidak membaca dengan dengung. Liqaumi yu'minun. Iaitu khalaf
an Hamzah. Imam Khalaf yang menjadi murid kepada Imam Hamzah, dia meriwayatkan bacaan tak dengung. Ya dengan waw tak dengung. Mi waliyyi wala syafi. Dia tak ada. May yasha, kita baca dengung. May yasha. Nak beritahu apa tuan? Dalam ilmu qiraat, kadang tajwid ni berbeza-beza mengikut imam. Berbeza-beza mengikut imam. Sebab itu kita kena hati-hatilah. Kalau nampak orang lain macam bukan orang Malaysia tu, jangan cepat-cepat salahkan dia. Mungkin dia betul, kita yang salah. Liqaumi yu'minun. Yu'minun, nun tu man adalah sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Sedikit dari sudut ilmu tajwid. Kita tengok tuan-tuan dari sudut tafsirannya pula. Tasim mim, kan? Allah yang mengetahui maksudnya. Sebenarnya dalam kitab-kitab tafsir yang lain ada macam-macam pandangan ulama. Tasim mim ni saya yakin ada. Tapi dalam kitab ni setakat ni tak ada dah tulis. Kalau kitab-kitab lama dulu memang ada pandangan-pandangan dibawakan. Cuma di sini ringkas ditulis Allah yang mengetahui maksudnya. Setengah-setengah ustaz bila dia menafsirkan kitab, dia tak ambil lah pandangan-pandangan itu. Sebab pandangan-pandangan itu tak kuat, dia tak ada dalil yang kukuh. Dia sekadar pandangan daripada sahabat-sahabat terdahulu, andaian-andaian mereka. Jadi sebab itu dia tak dimuatkan dalam kebanyakan kitab lah. Tetapi ada sebagian ulama memuatkan juga sebab dia pandangan ulama, sekadar pandangan lah. Tapi di sini tak ada tuan-tuan. Ringkas saja, Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi kalau jumpa ayat-ayat macam ni memula nun, qaf, Allah Ta'ala saja yang tahu maksudnya. Surah ini dibuka dengan 3 huruf potong, huruf hijab. Huruf hijab tu maknanya huruf alif sampai ya lah. Iaitu dengan membacakannya artinya ta, sin, mim. Allah sahaja yang mengetahui akan maksudnya. Tetapi yang sudah jelas adalah dimaksudkan sebagai permakluman kepada si pembaca surah ini akan apa yang terkandung di dalamnya hendaklah diperhatikan baik-baik. Bila Allah Ta'ala mulakan dengan sesuatu yang kita tak apa nak faham, kita macam orang Melayu pula kan, kita lah bila orang cakap satu bondo yang memulakan cerita, kita tak faham apa yang akan berlaku, kita akan lebih mendengar lagi apa sebenar cerita ni tuan, nak tahu lagi. Jadi Allah Ta'ala seolah-olah macam dia kok cikgu mengajar kan, dia popular dengan perkataan set induksi. Set induksi maknanya cara nak narik orang supaya, nak narik pelajar supaya pelajar terus fokus kepada apa yang nak diceritakan oleh guru tu. Set induksi guru tu kena menarik lah, kena menarik. Jadi Allah Ta'ala begitulah keadaannya dalam surah ni. Mulakan surah Tasim Mim. Ni apa cerita sebenar Tasim Mim ni? Kita akan lebih tertarik untuk mengikuti perjalanan surah ini. Itu tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam banyak-banyak surah dimulakan dengan potongan-potongan huruf begini. Tujuannya apa? Supaya manusia ambil tahu ni adalah benda yang Allah Ta'ala nak cerita ni. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat kitab yang memberikan penerangan. Ayat-ayat tersebut di dalam kitab Quran yang mulia ini yang diturunkan kepadamu wahai Rasul dapat menerangkan dengan sejelas-jelasnya mengenai perkara agama Islam dan juga mengenai berita-berita yang mengenai perkara agama Islam dan juga mengenai berita-berita yang berlaku pada masa yang lampau, bukanlah omong kosong atau cakap temberang seperti yang disangkakan oleh kaum musyrikin yang mengingkarinya dan mengingkari Rasul yang dituruni wahyu.
Ini huraian ayat yang kedua daripada Ustaz Ahmad Sun Haji. Dalam ayat kedua ni Allah Ta'ala letakkan satu daripada ismus sifat, nama bagi Quran tu, iaitu kitab mubin. Mubin ni nama sifat Quran, maknanya yang menerangkan, yang menjelaskan dengan nyata, terus terang. Jadi orang, tuan-tuan, manusia, kalau dia nak dapat manfaat daripada Al-Quran ini, maka dia kena bacalah Quran. Kerana Quran ni menerangkan semuanya. Quran ni menerangkan semuanya. Sampai satu ketika Allah Ta'ala menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami dah sempurnakanlah agama kamu. Dan bimbingan, panduan agama ini Allah Ta'ala catatkan dalam Quran ni, diterangkan dalam Quran ni. Itu sebab kalau orang memahami sungguh-sungguh Quran ni, memang bahagialah hidup manusia tu. Selamatlah hidup manusia. Semua orang bila berpegang dengan Quran yang satu yang menerangkan ni, yang memahaminya mengikut pemahaman yang sebenar, maka tidak akan ada lagi di sana percakaran, pergaduhan. Semua pegang Quran yang satu. Tuhan satu, yakni Allah. Kitab pun satu, yakni Quran. Maka takkan berlaku nak cakap-cakap, nak gaduh-gaduh, tak ada. Hari ni sebab apa? Sebab kita Quran kita sama, tapi sebahagian kita nak berpandu kepada Al-Quran, sebahagian kita tak berpandu pada Al-Quran. Sebahagian kita membaca dan memahaminya, sebahagian kita membaca tidak memahaminya. Itu sebab akhirnya orang yang baca dengan betul, memahaminya dengan pemahaman yang sebenar, mereka mendapat manfaat daripada isi Al-Quran. Orang yang baca Quran, dia tak memahami isi Al-Quran, dia sekadar mendapat pahala membaca Al-Quran, tapi tak dapat manfaat daripada kandungan Al-Quran. Lebih-lebih lagi orang tak baca Quran, langsung tak ada apa-apa yang dia dapat. Orang macam itulah nanti yang akan menimbulkan masalah dalam kehidupan, kerana apa yang Quran suruh dia tak buat, apa yang Quran larang dia boleh jadi dia buat. Sebab itulah dalam hidup kita ni sentiasa berlaku pertembungan, kerana ada sebahagian orang yang memahami Al-Quran, jiwa dan raganya sesuai dengan kehendak Quran, dia nak macam tu. Ada orang yang tak berapa nak setuju dengan Quran, sebab Quran yang dianggap satu kitab lapuk lama yang tak sesuai dengan zaman sekarang. Sebab zaman sekarang zaman moden. Sedangkan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan mengambil kira perangai manusia zaman dulu sampai sekarang. Apa yang manusia buat hari ni, tuan-tuan, perangainya ada tercatat dalam Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala buat kisah ni supaya kita ambil pengajaran. Kan, ambil pengajaran. Jadi Quran menceritakan sesuatu, menerang sesuatu yang cukup jelas, dengan penerangan yang cukup jelas kepada manusia. Naslu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami, yakni Allah, dulu saya dah sebutkan. Jangan baca bila kami, yakni Allah, Tuhan ni ramai rupa orang. Jadi betul lah yang mengatakan Tuhan ni 2, 3, 4. Kita dah sebut dulu, bila Allah Ta'ala menggunakan ganti nama kami, bukan nak tunjukkan dari sudut bilangan, bukan lil adad, bukan nak tunjukkan bilangan, tapi lit ta'zim, nak menunjukkan keagungan Allah Ta'ala tu selaras dengan pemahaman manusia. Bila ramai lebih kuat daripada yang sedikit. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuatannya, kehebatannya, digunakan ganti nama kami, natlu, kami bacakan. Bukan dia ramai, tapi nak tunjuk hebat, kuat. Kepada engkau wahai Muhammad sebahagian daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun, dengan cerita yang sebenarnya untuk kaum yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan pula bahawa ayat-ayat ini menjadi dalil atau bukti, iaitu ia adalah wahyu Tuhan, bukan bikinan manusia. Lalu dinyatakannya kami, yakni Allah, membacakan dengan perantaraan malaikat Jibril kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebahagian daripada berita atau cerita Nabi Musa
yang telah berhujah dengan Raja Fir'aun, Raja Mesir iaitu Fir'aun, sehingga dia dikalahkannya dengan hujah-hujahnya yang kuat, di samping membawakan mukjizat ni yang mencari adat. Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Musa yang bertembung dengan Fir'aun, di mana ni kisah ni adalah kisah yang benar, dengan dibekalkan kepada Nabi Musa hujah yang kuat berupa mukjizat, sehingga akhirnya kekuatan kebenaran itu menewaskan kebatilan. Menewaskan kebatilan. Sebenarnya kebatilan itu tak cukup kuat sebenarnya untuk menentang kebenaran. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, bila datang kebenaran akan musnahlah kebatilan. Benda yang tak betul ni dia tak cukup kuat sebenarnya untuk mengalahkan kebenaran. Kerana benda yang tak betul ni dia tidak ada asas. Dia tak berpegang pada sesuatu yang kuat untuk memastikan dia kekal gitu. Sedang kebenaran tu dia ada asas kekuatan. Itu yang berlaku kepada Nabi Musa. Liqaumi yu'minun, dengan cerita yang sebenarnya untuk kaum yang beriman. Di sini diceritakan kerana Fir'aun tabiatnya sememangnya suka menyombongkan diri. Dihantar Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun yang suka menyombongkan diri, kerap membangga-banggakan kebesarannya dan kekuasaannya, dan sangat kejam pula hukuman-hukuman yang dijatuhkannya. Tetapi segala yang batil dan salah itu mestilah ditentang dengan hak dan benar. Akibatnya Fir'aun dikalahkan dan dia musnahkan. Akhirnya dia bersama bala tentera semuanya dikaramkan mati tenggelam. Baik tuan-tuan, bila kita tengok ayat ni, Allah Ta'ala ceritakan Nabi Musa. Cerita Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Kita nak beritahu kat sini, Allah Ta'ala ceritakan pertembungan Musa alaihissalam dengan Fir'aun yang banyak bawa kisah-kisah menarik. Sebenarnya apa tuan-tuan? Bila kita tengok daripada ayat ni, pengajaran ayat ni, hujung ayat ni kepada orang-orang yang beriman. Ayat Quran ni manfaatnya hanya akan didapati oleh orang yang percaya, yang beriman dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tak beriman dengan Tuhan, macam mana nak dapat manfaat daripada cerita-cerita macam ni? Bukanlah maksudnya ayat ni hanya diturunkan untuk orang beriman. Tak. Ayat Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Tetapi manfaat daripada ayat Al-Quran ni hanya akan diperolehi oleh orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Hanya orang yang beriman kepada Tuhan saja yang nak tahu cerita ni, yang nak memahami ayat-ayat dalam surah Al-Qasas ini. Orang tak beriman takkan dibaca dah. Sebab tu hujung ayat ni liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Nah, orang yang beriman sungguh dengan Allah, dia akan dapat banyak manfaat. Kita boleh faham tuan-tuan, dalam kisah Nabi Musa ni sebenarnya cerita apa? Cerita pertembungan seseorang manusia yang tak punya apa-apa. Dah lah lahir kono anyut kat sungai. Kan? Water pun tak ada. Omak jauh. Bolo dek raja. Tembung apa? Seorang manusia biasa bertembung dengan raja yang punya kerajaan yang besar. Satu. Fikir sekali, agak-agak boleh menang tak? Tuan-tuan fikir agak-agak boleh menang tak? Tak nampak kan, sebab kita tak hidup zaman Fir'aun, kita zaman Nabi Muhammad. Kita tukar soalan tu. Agak-agak kalau Malaysia lah, tim Malaysia lawan Brazil yang ada hari ni, agak-agak boleh menang tak tim bola sepak Malaysia tu? Macam tu lah lagu yang gitu. Mustahil lah menang. Brazil kuat mana? Lawan Ecuador lah. Janganlah lawan Ecuador. Lawan Burma yang katik-katik pun kita tak pek nak menang. Sama katik yang kita ni lawan yang besar-besar Senegal apa semua tu, kin salam lah. Macam tu lah. Tak ada tu dah. Kalau kita tengok esok Malaysia lawan Brazil, semua tak nak tengok. Tak payahlah yang malu ni. Memang dah tahu kalah dah. Ni cerita ni Allah Ta'ala cerita ni Nabi Musa bertambah dengan Fir'aun. Dia seorang diri. Kemudian lawan Fir'aun ada kerajaan besar, ada tentera. Kok kita sekali fikir tak ada tu dah. Tak ada tu dah. Tapi ni Allah Ta'ala yang ceritakan. Di sini Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya. Kau tengok cerita macam mana. Sebab tu kami bacakan Allah Ta'ala ni cerita Musa ni.
Manfaatnya pada orang beriman. Akal manusia kata memang mustahil. Tidak bagi Allah. Satu. Dua, nak bagi tahu juga. Dalam kisah ni kita nampak, kan? Kita nampak sungguh-sungguh bahawa sebarang bentuk kemaksiatan, kemungkaran, apa juga bentuk pelanggaran terhadap kehendak-kehendak Allah Ta'ala, hukum hakamnya, tidak boleh ditaati. Tak boleh diikut. Tak boleh dituruti. Tak boleh dipersetujui. Tak boleh disokong. Tak boleh diangkat. Tak boleh diiyakan. Dan perkataan-perkataan yang sewaktu dengannya. Bukti? Siapa boleh Nabi Musa? Fir'aun yang beri makan. Membesar dengan harta Fir'aun. Fir'aun membesar dengan harta Fir'aun. Kan? Tetapi apa yang berlaku akhirnya? Allah Ta'ala tunjukkan. Yang menentang Nabi Musa tu, kira angkatlah. Fir'aun itu Nabi Musa sendiri. Siapa? Orang yang dia bola daripada kecil sampai besar. Fir'aun bola. Tapi akhir dia lawan dia balik. Angkat dah. Kan? Maknanya apa? Hubungan kita ni, yang menguatkan hubungan kita sama manusia ni adalah hubungan keimanan. Yang boleh menyebabkan kita bersatu, kita sama-sama duduk, kita boleh iakan orang, kita akur bila orang tu tak bertembung dengan kehendak Tuhan. Yang lain tak boleh. Hatta mak kita sendiri. Sebab itu ketika Luqman Al-Hakim menasihatkan anaknya dalam surah Luqman, dalam mu tak baca dia tak nampak. Apa tu? Tak datang lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air dulu kan datang tu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Luqman Hakim ingat nasihatkan anak dia kan dalam ayat tu. Allah Ta'ala nasihatkan manusia secara umumnya. Kalau mak ayah kamu tu jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, dia suruh, dia cuba bawa engkau supaya mensyirikkan aku, menyengutukan aku, tak ikut perintah aku, tak terima aku sebagai Tuhan, kan? Dia cuba bawa kau mensyirikkan aku. Fala tuti'huma, fala tuti'huma, kamu tak boleh taat dua-dua tu. Padahal siapa tu? Mak ayah. Ini kan pula Nabi Musa dengan Fir'aun yang bukan mak ayah kandung dia. Menunjukkan apa? Jangan cakap nanti kau mak kau bola, kau tak nak ikut cakap dia. Cakap tu tak pakai bila bertembung dengan kehendak Allah Ta'ala. Kerana mak kau yang tu bola, kau abah kau bola dulu, kau tak dengar cakap ayam ni cakap macam ni tak boleh pakai bila bertembung dengan kehendak Allah dan Rasul. Macam mana adab Allah Ta'ala ajar kita kalau kita tak bersetuju dengan orang? Lebih-lebih orang yang ada bakti dengan kita, jangan dinafikan bakti dia. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, jangan kau mutaat ke dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu dekatilah dia, sahabat dengan dia, baik-baik dengan dia dengan cara yang baik. Nabi Musa alaihi salam pergi jumpa Fir'aun, bukan dia sasahan dengan Fir'aun dengan tongkat yang Tuhan beri tu. Tahu baling jadi ular qatalan Fir'aun ni dagi benar, payah tak ada. Nabi Musa jumpa berdakwah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Allah Ta'ala suruh faqula lahu qawlan layyina, cakap ke Fir'aun tu wahai Musa dengan bahasa yang lembut. Kita nak negur orang tak betul, bahasa lembut. Kalau mula-mula dah orang kenongking, takkan ada orang nak dengar cakap kita dah. Allah Ta'ala ajar walaupun nak betulkan benda yang batil dengan cara yang betul. Wasahibuma fid dunya ma'rufa, kawanlah, bersahabatlah, dekatilah dua mak ayah kamu tu dengan betul. Inilah yang Nabi Musa buat kepada Fir'aun. Tak ada nak menonting dah. Nak cerita apa? Tak betul, walaupun mak ayah kita kena dibatuan dia. Kalau dia suruh macam tu je, jangan dia taati. Begitulah kita boleh tamsilkan, qiyaskan dalam keadaan-keadaan yang berbeza. Tuan-tuan duduk kat mana? Di mana tuan-tuan duduk? Kita ada ketua, kita ada mak ayah, kita ada pemimpin. Mana yang betul?
Ya Allah, aku bersama kamu. Tapi yang tak betul jangan bersama. Kalau kita tak ada bersama dengan dia, macam mana nak buat? Kita nak tahu dengan adab yang baik, dengan adab yang betul. Itu yang Islam ajar. Kan cantik hidup bila kita memahami Al-Quran ini dengan pemahaman yang sebenar. Jadi orang tak terasa bila tahu dia belajar daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain, yang menegur seorang yang mengambil wuduk dengan cara yang tak betul. Dia tengok ni dalam sirah kan cantik, tengok keturunan Nabi kan, tengok cantik ya. Dia tengok pakcik ni tak betul ni, Hasan dengan Husain, Hasan tak betul ni, kita tunjukkan pakcik ni kan. Dia pun panggil pakcik tu, pakcik tolong tengok kami jadi hakim siapa yang cantik cara ambil wuduk dia. Jadi orang tua tu pun tengok, oh rupanya dia tak betul, rupanya budak ni betul. Kalau Hasan Husain jumpa budak tu, pakcik ni dah tua dah beruban dah. Tapi bangang macam ni macam mana cerita? Memang kena lampang lah budak tu. Tapi tak ada macam tu. Al-Quran, sirah Nabi mengajar kita kan, cantik. Adab tu didahulukan. Sebab tu ulama menyebutkan adab dahulu daripada ilmu. Adab dulu daripada ilmu. Kok orang cari ilmu tak beradab? Telak tepilah. Ada adab dulu baru ilmu. Orang pergi mengaji, dia tak ada adab. Guru pandang macam ni, tak lama tu tau, tak ada dapat berkat ilmu. Tu sebab Imam Ghazali pergi berguru dengan ahli Permidi ke siapa kan. Mana dia baca buku dulu? Dia ngaji adab dulu. Guru kata sampai-sampai apa nak buat ni wahai guru tadi? Kau pergi kandang kuda tu, kau sapu kandang kuda tu. Dia sapu kandang kuda ya, bersih taik kuda. Lepas tu kan dah bersih kandang kuda tu sekarang, kau ambil sepatu aku tu kau kilatkan. Tak ada ngaji-ngaji ilmu dulu, belajar adab dulu. Tuan-tuan, belajar adab. Cantik kan dalam Quran ni. Dua tuan. Ketiga, benda yang tak betul kena diperbetulkan. Sebab tu Nabi Musa dihantar kepada Fir'aun. Sebab apa? Sebab Fir'aun tu tak betul. Kena dibetulkan dia. Jadi banyak pengajaran kalau kita cerita ni banyak menyenangkan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi kau ke Fir'aun tu, wahai Musa, dia dah melampaui batas sangat. Tak betul. Maka kena tegur kesalahan. Ini yang ditunjukkan dalam kisah Musa ni. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kemudian nak beritahu juga, bila seseorang nak menceritakan, mengajak orang berdakwah, mentauhidkan Allah, tak ada perkataan ketakutan tu. Sebab dia bersama dengan Allah Ta'ala. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu bantu Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Kita bantu menegakkan agama Tuhan ini, kita takut ke siapa? Kita bersama dengan Allah Ta'ala, apa orang nak takut? Kan? Itulah yang berlaku kepada Musa alaihi salam. Sentiasalah gerak, langkah, tindakannya dibimbing oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia berseorangan, mula-mulanya, akhirnya apa? Yang berlaku adalah kemenangan di pihak yang benar. Jadi bila nak dakwah ke orang ni, botorkan orang, tak payah, tak perlu takut-takut. Teruskan saja. Dengan niat lillahi ta'ala lah. Bukan nak lopai goram dan sebagainya, tak betul lah tu. Benda yang kita buat ni semua mesti dikeranakan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala selamat kita. Dan banyak lagi sebenarnya pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Kalau kita fikirlah, kita fikir-fikir kan, jumpa lagi kan. Itu di antara yang besar-besar tuan-tuan. Ayat-ayat ini kami bacakan kata Tuhan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi gambaran yang terang, seolah-olahnya dapat engkau saksikan bahkan juga oleh kaum yang mempercayaimu dan percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Gambaran yang cukup jelas nanti. Hanya sahaja ia menjadi bacaan kepada orang-orang mukmin dan akan dibacakan pula kepada manusia seluruhnya. Sebab dengan membacanya orang akan mendapat contoh teladan daripadanya, akan dapat merenungkan pengajarannya dan mengamalkan nasihatnya, iaitu orang yang mempunyai hati dapat memahami dan telinga dapat mendengarkan ajaran Quran tersebut. Orang ada hati, ada telinga, baca sungguh-sungguh, niat nak memahami, dia akan faham. Tetapi orang yang berpaling, tidak mengendahkan ajaran kitab Allah, bahkan menentang dan menyombongkan diri, lalu menghinanya dengan mengatakan tak lain ini hanyalah sihir yang amat berpengaruh,
maka ia tidak akan mendapat faedah dari adanya keterangan, peringatan dan ancaman. Dahulu ada orang musyrik Makkah, ada orang munafik. Bila Nabi baca Quran, wa qalu in hadza illa sihrun mubin, mereka berkata, tak, ini semua sihir Muhammad ni. Bila Al-Quran dibacakan, mereka menyebutkan wa qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'akum wa ma hadza wa qalu in hadza illa ifkum muftara. Mereka sebut ni semua cerita ni sebenarnya datang daripada seorang lelaki yang tujuannya bukan apa, dia nak memesongkan kamu daripada sembahan ayah-ayah kamu dulu. Dulu ayah kamu dah ada Tuhan dah. Dah bertahun-tahun kita Tuhan tu. Tiba-tiba datanglah orang lelaki ni, dia bawa Tuhan lain pula. Apa cerita ya pula? Macam tu lah. Orang dulu cerita kan. Disebut hada ifkum mubin. Ifkum muftara. Ini adalah perbuatan, ini tipuan. Benda dibuat-buat yang muftara, yang direka-reka oleh Muhammad ni. Tak waktu ni dah. Akhirnya orang musyrik, orang munafik, dia tak dapat manfaat daripada isi Al-Quran. Siapa yang dapat manfaat? Orang-orang yang beriman, yang sungguhlah baca Quran dengan niat nak memahami Quran, dia akan dapat faham. Tadi kita bincang tuan-tuan, pengajaran dari sudut Nabi Musa AS. Kita lihat kan. Kita pandang dari sudut Fir'aun tu pula, ada banyak lagi pengajaran kan kok kita pandang-pandang. Allah Ta'ala cerita apa tu? Dalam kisah ni Allah Ta'ala ceritakan kisah seorang lelaki yang hebat, tetapi perangai dia buruk. Apa keburukan dia? Dia seorang yang gilakan kekuasaan dan kedudukan. Gila kuasa, gila kedudukan, sampai akhirnya perasaan itu jadi membarah dalam hati, dalam batin dia, menyebabkan dia sentiasa ketakutan. Nampak dia hebat, tapi sebenarnya dia takut. Sebab itulah akhir dia ambil tindakan membunuh semua anak-anak Bani Israel lelaki. Sebab apa? Tok Nujum dah beritahu, besok Fir'aun akan ada seorang pemuda Israel, Bani Israel, lelaki, dengan tangannya akan memusnahkan kerajaan kamu, memusnahkan kedudukan kamu, memusnahkan kekuasaan kamu. Jadi Fir'aun takut. Dia takut apa? Takut hilang kekuasaannya. Kat sini Tuhan cerita macam mana Fir'aun yang hebat ni, yang takut hilang kuasa ni, yang bersungguh-sungguh setiap saat menjaga kerajaannya, menjaga kekuasaan dan kedudukannya, akhirnya Allah Ta'ala tewaskan. Sebab kerajaan ni tuan-tuan, bukan kita usaha-usahakan. Dia nampak kita usahakan, tetapi semuanya adalah kehendak-kehendak Tuhan juga. Tak ada benda dalam dunia ni berlaku terlepas daripada qada qadar Tuhan. Kita yakin itu. Orang yang yakin dengan ini tak ada masalah. Dia boleh lapang dada lah, apa yang berlaku dia boleh lapang dada. Sebab dia tahu, siapalah kita di hadapan Allah yang cuba nak mencorakkan kehidupannya. Kita hanya ada usaha yang menentukan Allah Ta'ala. Silap besarlah orang kalau rasa bila dia dah ada kedudukan, kuasa, dia rasa dia akan boleh menumpang langit ni sampai mati. Bahaya. Tak ada tuan. Kita nak kat saya siapa yang lama bertahan sini. Tak ada tuan-tuan. Bertukar. Tak ada orang lama dah. Kan? Kita jangan pergi jauh, kita fikir Malaysia lah. Adakah Perdana Menteri itu yang sama sampai sekarang ni? Dulu siapa mula-mula? Tengku Abdul Rahman. Sampai sekarang dia kau. Tengku Abdul Rahman tak tahu mana pergi sekarang. Entah-entah dia mendongak, dia cakap kita ni kan. Naiklah orang lain. Naik Tun Razak, hilang. Naik Usman On, hilang. Naik Tok Mahdi, hilang. Siapa zaman kita yang lama merintah? Tok Mahdi kan paling lama. Tapi lama takat mana lama? Dia masih hidup lagi. Dia masih lagi ada hidup. Tapi telah dia ambil kekuasaan, diberikan pada orang lain. Bagi pada Tok Najib. Tok Najib di mana sekarang? Tak lama ambil, beri dekat Tok Muhyiddin. Betul? Mana pun tak lama juga beri seorang lagi. Bekas PM kita kan, Datuk Ismail Sabri, ambil juga, bagi kat siapa? Bagi yang baru, PM muka 10, Datuk Seri Tuan Abdul Ibrahim. Sampai bila? Sampailah Tuhan nak. Kok kita tahu faham qada qadar ni, kita nak bising-bising apa? Allah Ta'ala punya, ini semua percaturan daripada Allah. Manusia ni dia layak untuk usaha. Jadi kita usaha yang terbaik, kita memahami Quran. Orang yang memahami Quran, kita ikutlah panduan
Quran ni, kita akan selamat tuan-tuan dan puan. Jadi cerita apa ni? Cerita orang yang dia takut keusahaan dia hilang. Akhirnya dihilangkan juga oleh Allah Ta'ala. Daripada seorang Bani Israel. Lelaki yang tak punya apa-apa asal. Tetapi orang yang hebat ini, yang nampak macam tak hebat ni, orang biasa, jadi hebat. Kerana apa? Memang sah dia hebat. Kerana dia dibantu oleh Allah yang maha hebat. Sebab tu kalau nak hebat, orang itu kena bersama-sama dengan Allah Ta'ala dan kehendaknya, dia akan jadi hebat. Sama cerita dengan Nabi Muhammad. Dah lahir yatim, ayah meninggal dulu, meninggal pula mak. Susu dia orang kampung. Susu dia orang kampung. Membesar, mati pula isteri, meninggal isteri, pak saudara meninggal, datuk tinggal seorang. Tapi yang seorang-seorang ni lah yang akhirnya menyebarkan Islam sampai 23 bumi ni. Tuan-tuan, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata ahli sejarah, seorang pemuda yang dapat menukar sikap manusia yang sikap dia macam singa menjadi seekor kucing. Siapa orang dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak punya apa-apa asalnya. Kenapa? Kerana sebelahnya, kerana dia bersama Allah Ta'ala yang maha hebat. Tak adalah kehebatan melainkan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak pengajaran-pengajaran daripada kisah-kisah ini tuan-tuan sebenarnya. Jadi ayat nombor 2 ni tuan-tuan nak beritahu manfaat daripada isi Al-Quran ni hanya akan didapati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para rasul. Itu sebab tuan-tuan kita mengaji tafsir ni, saya bukan tafsirkan begitu-begitu. Saya tengok banyak tafsir tuan-tuan supaya kita tak lari daripada maksudnya. Saya tengok dekat Ustaz Ahmad Sunaji, saya tengok dekat tafsir Munir Dr. Wabah Zuhaili, saya tengok tafsir Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir, saya juga buka Al-Jami' li Ahkam Al-Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Dan kadang-kadang saya buka juga tafsir Tabari. Tabari ni panjang sangat, dia tafsir word by word kan, sepatah-sepatah. Kalau kita mengaji pakai kitab tu sekarang, patut setahun sejuzuk. Jadi tak agak 5 tahun baru habis sejuzuk kan, sudah kan, sepatah-sepatah habis satu ayat mubin satu. Imam Tabari dia lebih detail, satu-satu ayat tu dia ambil. Tapi Imam Qurtubi ni dia rangkumkan. Itu kelebihanlah Imam Tabari, sebab itu dia digelar sebagai Ra'isul Mufassirin, ketua kepada penafsir-penafsir Quran. Kerana dia tafsir satu-satu kan, habis sejarah-sejarah dimasukkan dalam tu. Orang lain banyak kadang-kadang mencedok daripada tafsiran Al-Imam Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahmatullah alaih. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Panjang umur murah rezeki, kita sambung lagi pada minggu-minggu akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini tuan-tuan sikit sebanyak menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan lagi keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran ni tuan-tuan. Bila kita tengok Quran ni, tengok tafsiran orang dulu tuan, rasa bodoh benar kita rasa. Tengok cerita dulu-dulu, tengok tafsiran ulama ni, macam mana ulama-ulama dulu menafsir Quran ni kan. Daripada Tabah tu jadi sampai 25 jilid, 18 jilid, 20 jilid di terangan ni. Cukup jelas kepada kita semua. Kita lah tunggu nak memahami ke tak memahami. Kalau tak nak, tak ada dapat apa-apa kebaikan daripada Quran tu. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya kata tak tahu ya. Saya hutang dululah. Sebab ilmu bukan kita punya kan. Kalau ada lah. Besok tak ada. Sebab orang bawah copek faham. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pek lain tu banyak soalan dia tak apa faham. Orang bawah ni kita nak soal sebab satu dia faham, yang kedua tak ada soalan oleh sebab kepahaman yang terlampau mendalam. Yang ketiga mungkin dia takut nak soal. Kalau soal kan nampak orang pandang itu orang tak faham tu, kita semua faham. Takut orang yang tanya soal tu kan. Siapa soal kan dianggap orang yang tak faham. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma
اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.